Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita dalam pelajaran matematik tahun 3. Hari ini kita akan sambung belajar topik pecahan dengan tajuk pecahan bentuk termudah. Masihkah anak-anak ingat? Cikgu pernah beritahu bahawa 1/2 sama dengan 2/4. Ataupun 1/2 ialah setara dengan 2/4. Tetapi di antara 1/2 dan 2/4 ini, yang manakah pecahan termudah? Bagaimana kita hendak menentukan pecahan termudah? Jadi, sebelum itu kita kena tahu dulu apa itu pecahan bentuk termudah. Okey, pecahan bentuk termudah ialah pecahan yang mempunyai nilai pengangka dan penyebut yang paling kecil. Maknanya, pengangka dan penyebut tu hanya boleh dibahagi dengan 1. Macam mana tu? Okey, mari kita lihat contoh. Okey, 1/2 adalah pecahan bentuk termudah. Tadi kita ada 1/2 dan 2/4 kan? Jadi kita nak tahu 1/2 dan 2/4 tu memang sama nilai. Tapi yang kalau kita nak tulis bentuk termudah, kita nak pilih yang mana? 1/2 ke 2/4? Jadi 1/2 ialah yang bentuk termudah. Okey, kenapa kita pilih 1/2? Kita tengok ini macam mana kita menentukan pecahan termudah. Okey, contohnya kita ambil 3/9. Untuk menentukan pecahan termudah, kita perlu bahagikan pengangka dan penyebut dengan mana-mana sifir. Boleh bahagi dengan mana-mana nombor, asalkan boleh dibahagilah. Contohnya, untuk 3 dan 9 ni, kita boleh guna sifir 3. Okey, sebab dalam sifir 3, 3 dan 9 ni ada. Okey, kita tak boleh guna sifir 2 sebab sifir 2 tak ada 3 jawapannya, tak ada 9. Jadi kita guna sifir 3. Harus diingat ya anak-anak, kalaulah pengangkanya kita bahagi dengan 3, penyebut pun kena bahagi dengan 3. Kita tak boleh pengangka kita bahagi 2, penyebut kita bahagi 3, tak boleh. Pengangka dan penyebut mesti dibahagi dengan nombor yang sama. Jadi sekarang, bila kita bahagi 3 bahagi 3, kita akan dapat 1. Manakala 9 bahagi 3, kita akan dapat 3. Jadi jawapannya ialah 1/3. Jadi 3/9 tu kita boleh tulis pecahan termudah dia 1/3. Anak-anak perhatikan ya cara cikgu menulis pecahan ni bila nak cari pecahan termudah. Perhati betul-betul ya. Kena tahu cara menulisnya. Okey, mari kita cuba lagi. Okey, mari kita lihat contoh yang lain untuk mengukuhkan pemahaman. Sekarang cikgu pilih nombor 6/10. 6/10. Cikgu pilih pecahan 6/10. Okey, bagaimana nak dapat pecahan termudah? Kita bahagikan dengan mana-mana nombor. Okey, cikgu cuba dengan sifir 3. 6 cikgu bahagikan dengan 3. 10 pun kita bahagi 3. Okey, ingat ya, pengangka dan penyebut kena bahagi dengan nombor yang sama. Selepas dibahagi, cikgu dapat 6 bahagi 3 ialah 2. Manakala 10 bahagi 3, tak ada. Dalam sifir 3 tak ada jawapan 10. Jadi 10 tidak dapat dibahagikan dengan 3. Bermakna kita tak boleh guna
Cara ini. Kita tak boleh bahagi dengan 3. Kita kena cari pembahagi yang lain. Okey, mari kita cuba dengan nombor yang lain. Kita bahagikan dengan 2. Okey, kita buat 6 bahagi 2, kemudian 10 bahagi 2. Berapa kita akan dapat? Ya, kita akan dapat 6 bahagi 2 ialah 3. 10 bahagi 2 ialah 5. Jadi, pecahan termudah bagi 6 per 10 ialah 3 per 5. Anak-anak faham tak? Okey, kita boleh cuba lagi dengan nombor yang lain. Okey, cikgu akan cuba dengan pecahan 6 per 12. Ingat ya anak-anak, kita boleh bahagi dengan mana-mana nombor asalkan boleh dibahagi. Anak-anak cubalah dengan 2 dulu ke, 2 ke, 3 ke. Okey? Cikgu nak cuba dengan, biasanya kita boleh cuba dengan pecahan yang besar. Sebab bila kita bahagi dengan, bukan pecahan, kita boleh cuba dengan bahagi dengan nombor yang besar. Sebab bila bahagi dengan nombor besar, pecahan akan jadi kecil. Jadi sebab itulah kita guna yang besar. Tapi cikgu cuba dulu dengan bahagi 2. Okey, cuba bahagi 2. Kenapa cikgu bahagi 2? Sebab bahagi 2 ni mudah. Ramai yang faham bahagi 2 kan? Jadi kita buat 6 bahagi 2 sama dengan 3. Dan 12 bahagi 2 ialah 6. Jadi kita dapat 3 per 6. Adakah 3 per 6 ni pecahan termudah? Kita tengok. Tetapi 6 per 12 ni boleh juga dibahagikan dengan 3. Mari kita tengok. Kalau kita bahagi dengan 3, apa jawapan yang kita dapat? Kita akan dapat 6 bahagi 3 ialah 2. 12 bahagi 3 ialah 4. Wah, ada lagi pecahan rupanya. Tadi kita dah dapat, kita dapat berapa tadi? 3 per 6. Sekarang kita dapat 2 per 4. Okey, adakah ini pecahan termudah? Tidak, ada lagi rupanya. Kita tengok lagi. Cuba kita bahagikan dengan 6. Macam mana kita nak tahu kita? Kenapa cikgu tak cuba dengan 5? Sebab sifar 5 tak ada 6, tak ada 12. Kenapa cikgu tak cuba sifar 4? Sama juga sifar 4 tak ada 6. Tapi 12 ada. Jadi tak boleh lah. Jadi cikgu cuba dengan sifar 6. Bila sifar 6, 6 bahagi 6 dapat 1. 12 bahagi 6 ialah 2. Jadi kita dapat pecahannya 1 per 2. Sekarang kita dah ada 3 jawapan. Mari kita bandingkan ketiga-tiga jawapan ini. Kita nampak. Kita akan dapat 3 per 6, 6 per 12 dan 1 per 2. Jadi kita nak pilih yang mana? Yang mana yang termudah? Ingat ya anak-anak, pecahan termudah ialah yang pengangka dan penyebutnya paling kecil. Jadi yang mana yang pengangka dan penyebut yang paling kecil? Mestilah 1 per 2. Okey? Nilainya sama, 3 per 6, 6 per 12, 1 per 2 ni, semua nilainya adalah sama. Tetapi yang terkecil ialah 1 per 2. Okey, cikgu harap anak-anak telah faham. Jadi, kita akan cuba latihan daripada buku aktiviti. Cikgu harap anak-anak dapat belajar. Jangan putus asa. Teruskan mencuba. Kita jumpa lagi nanti. Bye.